Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran bin Mat, pelajar daripada Sarjana Muda Sains Tanaman Agroteknologi. Pada nombor matrik S72195. Jadi sebagai video assignment etika dan peradaban saya akan menerangkanlah saya telah memilih tajuk dan saya akan menerangkan tajuk ini, iaitu aspek kebaikan dan keburukan globalisasi bagi pembentukan etika dan peradaban di Malaysia. Pertama sekali, mari kita kenali apa itu globalisasi. Jadi, globalisasi ini adalah satu proses di mana proses yang membolehkan sesuatu maklumat ataupun perkara disebarkan ke seluruh dunia dengan adanya sistem komunikasi. Sistem komunikasi ini sama ada seperti SMS, SMS, internet. Sekarang ni memang dipenuhi dengan internet lah, daripada segi videonya, media sosialnya. Jadi globalisasi ini berlaku dengan sangat pesat lah di zaman kita. Seterusnya datang kepada persoalan seterusnya. Apakah keburukan dan kebaikan globalisasi, terutamanya terhadap pembentukan etika dan peradaban di Malaysia? Jadi bagi saya akan mulakan dengan keburukan globalisasi terlebih dahulu. Globalisasi ini membawa kepada satu masalah yang di dalam negara kita, iaitu pencemaran budaya. Pencemaran budaya. Globalisasi ini membuka peluang, membuka pintu kepada pelbagai budaya-budaya luar mempengaruhi pemikiran masyarakat kita. Di mana budaya-budaya ini mereka ambil dan mereka jadikan gaya hidup mereka, merangkumi daripada pelbagai segi. Contohnya muzik, pakaian, cara percakapan mereka tersendiri, yang menyebabkan percampuran antara budaya yang original, budaya yang asli daripada kita dengan budaya-budaya luar yang kemungkinan positif, kemungkinan negatif. Contoh pencemaran budaya-budaya ini seperti budaya punk rock ataupun heavy metal, budaya-budaya anime daripada timur, ataupun budaya-budaya hip hop daripada negara Amerika, ataupun budaya-budaya rempit yang yang mampu menggadai nyawa para perempit itu, para mak rempit, serta budaya modifikasi kenderaan, yang di mana ia memberikan kesan yang buruklah kepada masyarakat, menyebabkan hilangnya identiti. Seterusnya disebabkan oleh globalisasi ini, keburukan yang kedua yang membawanya ialah kepupusan budaya. Globalisasi ini sangat memberi kesan terutamanya kepada generasi muda. Generasi muda yang sedang membina identiti mereka tersendiri. Mereka akan melihat budaya-budaya di sekeliling mereka ini lebih hebat, lebih bagus daripada budaya-budaya lain. Jadi nilai ataupun budaya yang ada dalam diri mereka mula hilang secara perlahan-lahan, dan generasi yang mempertahankan budaya asli negara mereka ini semakin menipis, dan membawa kepada keburukan yang seterusnya, iaitu kehilangan identiti sendiri. Sebagai contohnya, penggunaan bahasa Inggeris dalam menggantikan bahasa ibunda. Penggunaan bahasa Inggeris dengan bahasa ibunda ini menjadi rojak, dan kemungkinan bahasa ibunda sendiri bakal tersisih dan bakal menghadapi keputusan. Dan masyarakat juga tidak dapat menunjukkan keunikan mereka yang tersendiri, kerana budaya kita inilah yang membezakan kita antara bangsa-bangsa lain, dan pembawaan jati diri kita ke dunia luar juga menjadi sukar. Namun tidak dinafikan juga di sebalik keburukan yang dimiliki daripada globalisasi ini, terdapat juga banyak kelebihan, ataupun kebaikan, kita katakan kebaikan bagi globalisasi ini terhadap masyarakat sekalian. Contohnya, masyarakat akan menjadi lebih terbuka dan moden. Masyarakat akan tiada lagi sikap prejudis terhadap bangsa lain ataupun budaya lain, kerana mereka dapat memahami daripada internet kenapa budaya ini mempunyai perbezaan sebegini, begini, dan
menyebabkan pengetahuan mereka tidak lagi cetek dan mereka akan menjadi satu model insan yang lebih liberal, berfikiran secara terbuka, secara liberal untuk menerima pandangan-pandangan baharu dan menilai pandangan-pandangan itu berdasarkan budaya mereka, jati diri mereka. Jadi globalisasi juga membantu mengurangkan risiko kejutan budaya lah, kerana mereka dapat bersedia dengan apa yang mereka akan hadapi dengan budaya-budaya luar. Seterusnya, wawasan budaya semakin lebih luas, menjadi semakin luas. Jadinya masyarakat ni dia akan menjadi lebih mudah dalam mempelajari budaya asing, ya, kerana satu klik saja mereka dapat mempelajarinya di internet ataupun YouTube. Jadi dengan ini ia dapat memupuk mereka untuk menghargai budaya masing-masing, ya, kerana mereka dapat lihat bagaimana bangsa lain mempertahankan sepenuh jiwa tentang budaya mereka. Jadi ialah mereka akan menghargailah budaya mereka dan pola pemikiran mereka, masyarakat dalam aspek budayanya menjadi semakin luas dan merentas budaya, ya. Dan yang ketiga, kebaikan bagi globalisasi terhadap etika dan peradaban Indonesia, perkembangan intelek masyarakat akan menjadi lebih cekap, ya. Mereka akan dapat belajar daripada bangsa-bangsa lain cara untuk mengekalkan keaslian budaya daripada tercampur dan mengekalkan jati diri serta identiti mereka. Ya, integrasi di antara budaya ini bakal membentuk sesuatu yang lebih unik, boleh menjadi sesuatu yang lebih unik yang bakal menjadi satu penanda arah ataupun satu contoh untuk generasi akan datang bagaimana mereka mengintegrasi dan membiarkan budaya mereka itu berjaya hidup beratus tahun, ya. Serta budaya kita juga memperkaya evolusi budaya, kerana budaya ini ia sampai satu tahap mereka perlu juga berevolusi sekali dengan peredaran zaman agar mereka tidak mati dan pupuslah, ya. Jadi globalisasi sangat membantu dalam memperkaya evolusi budaya. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.